Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya sastra Islam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, tokoh sastrawan Islam Brunei dengan nama pena Muda Omar Ali Saifuddin, bukan sahaja dapat merakamkan sejarah sosio-ekonomi dan politik semasa, tetapi mencetuskan pemikiran yang bernas dan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk bangsa. Menteri Hal Ehwal Agama menggariskan perkara tersebut pada Majlis Malam Sastra Islam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung malam tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Uthman lagi, sastra Islam telah lama bertapak di negara Brunei Darussalam. Brunei sudah lama menyebut-nyebutnya, malah kita sudah mempunyai tokohnya, tokoh sastra Islam, yaitu Muda Omar Ali Saifuddin, yang kita iktiraf layak dengan mengunggulkan karyanya menepati kriteria sastra Islam. Dan istimewanya karya-karya syair Muda Omar Ali Saifuddin, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, yang dinilai dari aspek pengucapan dan pemikiran baginda itu. Pada majlis ini, Menteri Hal Ehwal Agama juga menyempurnakan pelancaran 10 buah buku terbitan baharu Pusat Dakwah Islamiah. Buku-buku ini boleh diperolehi di kedai buku Pusat Dakwah Islamiah pada hari-hari bekerja dengan potongan harga 30% serta promosi harga pakej untuk 10 buah buku yang baharu dilancarkan dengan harga RM40 sahaja. Majlis turut diserikan dengan persembahan deklamasi sajak antaranya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hari Strok Sedunia yang disambut setiap 29 Oktober menekankan mengenai kepentingan bertindak dan mengongsikan kesedaran terhadap salah satu punca kecacatan dan kematian. Kempen sempena Hari Strok Sedunia dilancarkan di Pusat Pakar Pantai Jeludong PJSC. Dr. Daengku Siti Nur Ashikin binti Pengiran Dato' Paduka Haji Tengah Pengarah Pusat Neurosains Strok dan Pemulihan Brunei BNSRC dalam ucapannya menekankan mengenai strok dan penyakit jantung yang mempunyai faktor risiko dan mekanisme yang sama dan kedua-duanya mencatatkan jumlah tertinggi kematian di negara Brunei Darussalam. Justru pasukan perubatan memerlukan pendekatan yang bersepadu dan berterusan bagi mengurangkan faktor risiko bagi penyakit tidak berjangkit melalui pendekatan Whole of Nation. Pelancaran kempen disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi PJSC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku timbalan pengerusi PJSC, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan reka bentuk grafik. Menurut Pertubuhan Strok Sedunia, 1 dari 4 orang seluruh dunia berisiko mengalami strok. Di negara ini, strok merupakan punca keempat kematian, peningkatan 57% jumlah kes sejak 5 tahun kebelakangan. Kempen tersebut menumpukan kepada kepentingan sokongan kepada pesakit yang terselamat dari strok dan pemulihan mereka yang berhadapan dengan cabaran kecacatan.
Antara faktor utama risiko strok termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, penyakit buah pinggang yang kronik, obesiti dan rokok. Ia boleh dicegah melalui gaya hidup sihat dan mengawal dengan rawatan yang berkesan. Kerjasama dan perpaduan secara menyeluruh adalah penting terutama semasa dunia menghadapi pandemik COVID-19 pada masa ini dan usaha-usaha hendaklah mencapai sasaran serta maklumat kesihatan global. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu semasa ucap tamat sesi plenari forum ketiga ASEAN China dalam kerjasama bidang kesihatan. Forum diadakan secara dalam talian. Forum dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Ma Xiaowei, Menteri Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Republik Rakyat China dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN, Setiausaha Agong ASEAN, Pengarah Rantau Pasifik Barat bagi WHO dan pegawai-pegawai kanan serta pakar-pakar kesihatan dari negara-negara ahli ASEAN dan Republik Rakyat China. Forum bertemakan membangun komuniti kesihatan ASEAN China melalui perpaduan dan kerjasama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan perkembangan negara Brunei Darussalam dalam bidang kesihatan. Antaranya pelaksanaan visi negara Brunei Darussalam 2035 melalui Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023 yang mana pada masa ini dilaksanakan secara pendekatan Whole of Nation khususnya isu berhubung kait penuaan penduduk, penyakit berkaitan dengan cara hidup dan pemantauan kesihatan melalui teknologi digital. Menteri Kesihatan turut menegaskan di bawah pelan strategik itu kesejahteraan rakyat serta penduduk di negara ini akan sentiasa diberi keutamaan melalui sistem kesihatan yang sedia ada dan seterusnya memberi khidmat yang memfokuskan kepada keselamatan pesakit dan layanan yang terbaik. Pada akhir sesi plenari tersebut, Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dan Republik Rakyat China meluluskan dokumen inisiatif Forum kali ketiga ASEAN China dalam kerjasama bidang kesihatan yang menggariskan persetujuan antara ASEAN dan Republik Rakyat China dalam mengukuhkan lagi kerjasama dalam menangani pandemik COVID-19 serta bertukar maklumat mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit, ubat-ubatan tradisional, penjagaan kesihatan dan keselamatan makanan. 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatat setakat kemarin di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 9 kes. 567 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,313 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 279 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,195 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN atau ATM ke-26 membincangkan langkah-langkah dasar untuk menyokong pelaksanaan inisiatif-inisiatif dan program-program berkaitan dengan sektor pengangkutan di bawah kerangka pemulihan komprehensif ASEAN ACRF yang diluluskan baru-baru ini semasa sidang kemuncak ASEAN ke-37. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, mempengerusikan ATM ke-26 dan juga mesyuarat-mesyuarat bersama rakan dialog melalui sidang video.
Menteri-Menteri Pengangkutan juga mempertimbangkan aktiviti-aktiviti dan program-program pengangkutan di bawah inisiatif kerjasama dengan rakan-rakan dialog. Mesyuarat juga membincangkan inisiatif-inisiatif khusus bagi memastikan kedaya tahanan sektor-sektor pengangkutan di rantau ASEAN, antaranya bagi memudahkan rangkaian pergerakan barangan khususnya keperluan asas, pembukaan semula sektor penerbangan awam secara berperingkat dengan mengambil kira perkembangan dan keadaan semasa pandemik COVID-19, pemudahcaraan perjalanan antara negara-negara ASEAN melalui inisiatif seperti pengenalan travel bubbles dan juga pengurusan penukaran kru perkapalan di sektor maritim semasa pandemik COVID-19. Mesyuarat kemudian meluluskan Brunei Declaration on Road Safety 2020 yang antara lainnya menyokong komitmen, sokongan dan kerjasama negara-negara ahli ASEAN bagi pengurangan road fatalities sebanyak 50% dari tahun 2020 hingga tahun 2030 yang juga sejajar dengan prinsip-prinsip utama dalam Stockholm Declaration yang telah diluluskan semasa persidangan ketiga Jemaah Menteri Global mengenai keselamatan jalan raya pada 20 Februari 2020 di bawah pengawal sediaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia merangkumi keperluan pencapaian objektif termasuk kejuruteraan pendidikan dan penguatkuasaan, mengurangkan kematian jalan raya dan kecederaan bagi vulnerable road users VRU seperti pejalan kaki, penunggang basikal, penunggang motosikal dan orang kurang upaya atau mobiliti melalui sistem keselamatan yang menyeluruh dan pemberigaan serta pembudayaan amalan-amalan terbaik keselamatan jalan raya. Mesyuarat juga melancarkan dan menayangkan video keselamatan jalan raya ASEAN iaitu kompilasi video dari setiap negara ahli ASEAN yang memuatkan usaha-usaha dalam menambahbaikkan keselamatan di jalan raya dan mengurangkan road fatalities di rantau ASEAN bagi dekad ini. Selain itu, sebanyak 7 key deliverables diluluskan oleh mesyuarat di bawah sektor pengangkutan iaitu Annual Priorities Key Deliverables for 2021, Recommendations of the Midterm Review of the Kuala Lumpur Transport Strategic Plan, KLTSP 2016-2025, and the revised schedule of actions of the KLTSP 2016-2025, implementing Protocol 2 IP2 Aviation Training Organizations of Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing, MRA on FCL, ASEAN Air Navigation Service ANS Master Plan, ASEAN-wide COVID-19 operational guidelines for improving standard procedure for reporting road crashes in ASEAN member states based on UN standards and ASEAN Land Transport Network Map. Dalam pada itu, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Rakyat China menegaskan semula komitmen untuk memperkukuhkan tindakan secara kolektif dalam menangani pandemik COVID-19. Ia bagi memastikan kelancaran perkhidmatan sektor pengangkutan dan logistik ke arah menyokong proses pemulihan akibat daripada COVID-19. Komitmen tersebut disuarakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China ke-19. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Tuan Yang Terutama Li Xiaoping, Menteri Pengangkutan Republik Rakyat China. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Pengangkutan juga menyambut baik inisiatif Republik Rakyat China untuk sama-sama menyediakan 5-year Successor Action Program 2021-2025 under ASEAN-China Transport Cooperation. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun ke-18, Jemaah Menteri mengesahkan 3 inisiatif baharu iaitu Guideline for Capacity and Performance Evaluation of Container Terminals in the ASEAN region, Guidelines on Maritime Safety Information Provision Service to Small Boats in the ASEAN region, dan ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement in the Transport Sector 2021-2025. Mesyuarat dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Iwai Shigeki, State Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MLIT Jepun.
Mesyuarat juga meluluskan ASEAN-Japan Transport Partnership AJTP Work Plan yang baharu bagi tahun 2020-2021. Seterusnya, mesyuarat juga meluluskan 3 key deliverables di bawah pelaksanaan AJTP Work Plan 2019-2020 mengenai strategi mempromosi pelayaran, penyelenggaraan laluan navigasi di rantau ASEAN dan langkah-langkah keselamatan berkaitan dengan laluan kapal di rantau ASEAN. Sementara itu, Peta Jalan Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea 2021-2025 diluluskan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ke-11. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ke-11 dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Yang So San, Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea. Semasa mesyuarat ini, Jemaah Menteri meluluskan Peta Jalan Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea 2021-2025 yang diperbaharui dengan memfokuskan kepada pembangunan sumber manusia, konsultasi pembangunan, kajian feasibility terhadap prasarana serta teknologi dan juga pengurusan. Selain daripada rakan-rakan dialog, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN juga mengadakan perbincangan dengan United States ASEAN Business Council USABC. Konsultasi antara lain bertujuan bertukar-tukar pandangan bagi memastikan kelancaran pengangkutan ASEAN semasa situasi pandemik COVID-19. Mesyuarat juga dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Chok Hoi, Setiausaha Agong ASEAN. Turut hadir di mesyuarat tersebut ialah Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN bagi tahun 2020 dan dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan serta pihak berkuasa yang berkaitan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Masa depan kerja akan sentiasa berterusan dan melibatkan persoalan yang berubah-ubah. Gangguan pada kerja bukanlah satu perkara baharu dan dilihat berlaku sejak dari revolusi industri yang pertama. Bagaimanapun, dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi yang pesat seperti yang ada pada hari ini serta kesan pandemik COVID-19 telah meningkatkan evolusi tersebut dan mencabar masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan pantas, merubah mindset serta bekerja dengan luar norma di samping menjadi inovatif, dinamik dan berdaya tahan. Berucap semasa Majlis Penutupan Program Pertukaran Belia Negara Brunei Darussalam, Republik Singapura ke-7, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyatakan negara bersedia dan pada masa depan, survival adalah paling sesuai dan pasti generasi kini akan berupaya melengkapi diri mereka dengan kemahiran yang betul bagi mempersiapkan diri untuk realiti baharu. Enable gig economy and working remotely shows a responsive ASEAN youth eager to lift their digital footprint and give us a glimpse of what the future will be like. At the same time, we must also remember it is also about provide the best environment for the individual to grow and thrive and not assume that it is one size fits all. The political will is there, and it is only up to us to ensure that the right mechanism, platform and support will be there for our youth and youth leader. Juga hadir Tuan Yang Terutama Alvin Tang Sheng Hoi, Minister of State di Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia dan Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Singapura. Kedua-dua menteri juga mengkongsikan pandangan bahawa program ini menjadi platform penting ke arah mengukuhkan lagi hubungan istimewa kedua-dua buah negara, terutama dalam menyediakan peluang interaksi antara belia dan pemimpin muda.
Selain itu, satu sesi perkongsian dan sesi dialog diadakan. Program anjuran Majlis Belia Kebangsaan Singapura secara maya ini bertujuan meningkatkan perkembangan kepimpinan belia dan mempromosikan kolaborasi rentas sektor dalam peserta.